Hai semua, selamat kembali ke ulasan mingguan pasaran kripto. Kejatuhan Doge baru-baru ini adalah rentetan daripada komen Elon Musk yang berjaya mempengaruhi pasaran. Persidangan Bitcoin yang merupakan perhimpunan Bitcoiner terbesar dan paling berprestij di dunia bakal berlangsung tahun hadapan di Nashville pada 25 sehingga 27 Julai 2024. Pendaftaran untuk acara itu telah pun dibuka. Seterusnya, Cathie Wood percaya Amerika Syarikat kehilangan pergerakan Bitcoin disebabkan oleh sistem kawal selia negara itu. Ketua Pegawai Eksekutif ARK Invest itu berkata bahawa wang maya terhasil daripada krisis pada tahun 2008 sehingga 2009 apabila orang mula hilang kepercayaan kepada perkhidmatan keuangan. Mata wang kripto berhutang popularitinya terutama kepada sistem decentralized, telus dan boleh diaudit. Cathie Wood mengambil Coinbase yang dikawal oleh Bermuda Monetary Authority sebagai contoh untuk menerangkan bagaimana kripto beralih dari AS ke negara-negara lain yang lebih mesra. Malah penurunan ketara dalam kecairan kripto mengesahkan kata-katanya. Menurut Coinmetrics, jumlah dagangan Bitcoin sahaja telah merosot sebanyak 75% sepanjang 2 bulan lalu. Mengimbau kembali pada bulan Mac, volume dagangan harian Bitcoin berjumlah 20 bilion dolar. Namun menjelang pertengahan bulan Mei, petunjuk itu jatuh ke 4 bilion dolar seminggu. Pada 22 Mei baru-baru ini, komuniti kripto meraikan Hari Pizza Bitcoin. Acara ini disambut setiap tahun bagi menandakan ulang tahun transaksi Bitcoin yang pertama dalam dunia sebenar. Pada tahun 2010, seorang pengatur cara Laszlo Hanyecz pernah membeli 2 keping pizza dengan harga 10 Bitcoin. 10,000 Bitcoin. 10 tahun kemudian, beliau berkata bahawa beliau telah membelanjakan lebih daripada itu. Bagaimanapun, jumlah itu tercatat dalam sejarah. Banyak syarikat telah menganjurkan acara dan promosi untuk meraihkan Hari Pizza Bitcoin pada 22 Mei 2023. Seorang pelabur kripto di Romania meraihkan Hari Pizza Bitcoin dengan membeli 10,000 keping pizza dengan harga 1.01 Bitcoin untuk menjamu seluruh bandar. Dalam pada itu, mata wang kripto utama ini semakin hilang popularitinya di kalangan pedagang kripto. Dana kripto itu telah mengalami aliran keluar sepanjang 5 minggu. Walau bagaimanapun, itu bukanlah sebab untuk bersikap negatif terhadap Bitcoin. Mungkin ini disebabkan oleh peningkatan populariti aset digital lain seperti Litecoin, Ethereum dan Ripple. Secara keseluruhannya, pada 18 sehingga 24 Mei, Bitcoin menunjukkan pergerakan yang agak lembap. Ia didagangkan dalam julat sempit di antara paras $27,500 dan paras sokongan $26,120. Pada awal minggu ini, mata wang kripto nombor 1 itu berjaya menunjukkan sedikit kekuatan dan meningkat ke paras $27,390 bagi 1 shilling. Bagaimanapun, kenaikan harga gagal menembusi paras rintangan dan harga jatuh ke paras terendah baru. Setakat ini, Bitcoin telah menunjukkan rentak untuk melanjutkan pertumbuhan. Selain itu, penembusan melalui paras sokongan $26,555 boleh mencetuskan pembetulan mendadak. Berdasarkan pendapat dari pakar kripto, harga Bitcoin sejak 2 bulan lalu telah mencerminkan pergerakannya dari 20 Januari hingga 1 Mac. Ini dipanggil tingkah laku fraktal. Jika fraktal disahkan, Bitcoin boleh meningkat melebihi $28,000. Walau bagaimanapun, dalam senario ini, ia mungkin tergelincir turun ke paras sokongan sekitar $25,175 dan $23,062 selepas ini. Dalam kes ini, mata wang kripto kedua terbesar mengikut had pasaran mungkin akan mengikut rentak penurunan dan kembali ke paras $1,703 dan tahap sokongan terdekat. Namun pada ketika ini, Ethereum berjaya menembusi paras utama $1,817. Ethereum ditutup pada $1,867 pada hari Selasa selepas tempoh penyatuan
Mata wang kripto nombor 2 itu jatuh ke tahap sebelumnya sehari kemudian dan menguji tahap sokongan seterusnya pada $1,787. Tekanan penurunan selanjutnya boleh membawa Ethereum turun ke tahap sokongan $1,703. Untuk membalikkan momentum penurunan harga, Ethereum memerlukan kuasa lonjakan Bitcoin. Ini akan membolehkan pembalikan momentum dan menukar rintangan pada $1,817 ke tahap sokongan. Seterusnya, mata wang kripto itu akan cuba menguji tahap rintangan pada $2,028. Walaupun kedua-dua rangkaian Bitcoin dan Ethereum mengalami aliran keluar modal mingguan, beberapa aset mengalir ke Litecoin dan XRP. Pada minggu lalu sahaja, Ripple berjaya menarik kira-kira $0.5 juta. Salah satu faktor kenaikan harga bagi pemegang ialah keputusan mahkamah yang belum selesai mengenai tuntutan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa SEC terhadap Ripple. Berdasarkan perkembangan terkini, ramai menjangkakan mahkamah akan membuat keputusan memihak kepada firma mata wang kripto. Kali ini, peguam Ripple telah merujuk kepada keputusan Mahkamah Agong dalam kes litograf Andy Warhol. Mereka percaya bahawa keputusan mahkamah dari 1986 menyokong hujah mereka bahawa Ripple bukanlah sekuriti. Penyokong Ripple sangat optimis. Sementara itu, shilling itu sendiri telah menjana momentum di sepanjang sepadan atas julat antara 0.443 dan 0.473. XRP telah pun menguji tahap 0.469 beberapa kali pada bulan Mei. Selepas gagal menembusi halangan ini, Ripple merosot kepada $0.453. Penembusan di atas tahap ini memerlukan aliran menaik Bitcoin dan jika Bitcoin jatuh, ia turut boleh menurunkan altcoin. Tahap teknikal 0.439 dan 0.432 akan menjadi kunci untuk menghentikan pergerakan menurun Ripple. Walau apapun, pelabur harus berhati-hati memandangkan prospek pasaran yang tidak menentu. Di tengah-tengah ketidaktentuan yang semakin meningkat dalam pasaran saham dan forex, semua aset kripto mengalami kerugian pada separuh kedua hari Selasa disebabkan oleh peningkatan dolar. Berbanding kumpulan mata wang G6, dolar AS berjaya melonjak ke paras 103.9. Peningkatan ini berlaku selepas keluaran minit mesyuarat Rizab Persekutuan. Menurut laporan itu, beberapa pembuat dasar pada mesyuarat bulan Mei, Bank Pusat AS menyokong kenaikan kadar. Bagaimanapun, keperluan untuk kenaikan kadar faedah selanjutnya dilihat sudah kurang jelas. Beberapa peserta menyatakan bahawa jika ekonomi berkembang mengikut pandangan semasa mereka, maka pengukuhan dasar selanjutnya selepas mesyuarat ini mungkin tidak diperlukan, tambah laporan itu. Kebanyakan pembuat dasar Fed juga berkata bahawa pemotongan kadar tidak mungkin berlaku tahun ini dan lebih banyak kenaikan kadar mungkin dibuat jika perlu. Dalam apa jua keadaan, pelabur harus berhati-hati dan tidak terus mengikut arah aliran dengan membuta tuli. Itu adalah pendapat yang dikongsi oleh Elon Musk yang baru-baru ini mengulas mengenai populariti Dogecoin. Terdahulu, pemilik Twitter itu berulang kali mencetuskan lonjakan memecoin melalui hantaran tweet dan komennya. Namun begitu, beliau percaya bahawa pelabur tidak seharusnya melaburkan semua dana mereka dan meletakkannya di ladang Dogecoin. Pelabur dinasihatkan untuk menggunakan maklumat pasaran dengan berhati-hati. Sekian tinjauan mingguan pasaran kripto oleh Instaforex TV. Terima kasih dan jumpa lagi minggu hadapan.